Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napat Channel. Satu lagi kenyataan panas ya daripada Datuk Abdullah Sani yang begitu berang dan marah dengan pimpinan-pimpinan daripada Parti PAS yang kita boleh lihat sampai Syariah pun sanggup dipolitikkan. Kononnya Islam terancam, kononnya bangsa terancam. Ya, ini adalah berkaitan dengan isu Nick Eileen, sahabat-sahabat semua. Tapi sebenarnya mereka cuma memusingkan segala fakta, segala perkara yang cuba dicabar oleh Nick Eileen ini. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, seperti mana yang kita tahu, mungkin kita tahu, mungkin juga tidak benar. Ya, tapi ini adalah kenyataan, ada juga dinyatakan dalam media, menyatakan bahwa Nick Eileen ini adalah ahli kepada Muafakat Nasional, yang mana presidennya adalah Anwar Musa. Anwar Musa ini pula ya dikatakan adalah presidennya. Jadi adakah ini cuma mainan politik sempit yang cuba dimainkan oleh Parti PAS ini? Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya mau kita menonton bersama video ini. Dan anda boleh fikir sendiri sahabat. Orang yang paling bersemangat nak bercakap isu ni, yang cukup marah bila soal syariah pun nak dipolitikkan. Sedangkan Datuk kenyataan Nick Eileen sendiri 2 hari lepas, kenyataan dia di akhbar menyatakan PAS ada hak untuk berhimpun, tapi jangan pusingkan fakta. Silakan Datuk. Terima kasih Bob. Seperti mana yang telah kita khabarkan, saya ingin menyinggung beberapa perkara yang menjadi persoalan kepada isu yang dibangkitkan, seperti mana yang telah Bob telah pun memberikan penerangan tentang episod yang berlaku dalam kes ini. Dan saya berada dalam dewan pada waktu itu sebelum ianya dibubarkan dan juga pilihan raya berlaku pada 2022. Apa yang saya nak tegaskan di sini ialah kita ambil pokok dulu. Pokok dulu ialah pada 1988 saya ingin menyinggung penulisan daripada Fahaman Ahmad Mursi, begitu dekat dengan pandangan ataupun dekat dengan isu yang begitu relevan ini. Pertama, pada 1988 di bawah peraturan perlembagaan 121/1A dibuat pindaan yang tidak membolehkan Mahkamah Sivil mencabar apa saja keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah. Pindaan itu dibuat pada tahun 1998. Tak kala itu yang PAS ini pula berkala dengan amanat Adi Awang nak berkapirkan orang, nak sembelih orang UMNO tak boleh makan, haram nikah, kena nikah kali yang kedua, bayang imam dua imam dalam satu waktu. Ini adalah peranan dan perangai yang dimainkan tanpa memikirkan isu yang dibangkitkan pada tahun 1988 yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kuatkan perlembagaan dan mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Dan bersama beliau ketika itulah Profesor Ahmad Ibrahim, sepanjang perbincangan 8 kali lebih, saya diberitahu 8 kali lebih kurang begitu. Dan akhirnya pindaan itu dibuat berlandaskan kepada mengangkat integriti Mahkamah Syariah. Namun sebelum perkara penting dan besar ini dilakukan, campur tangan dan juga mengedepikan keputusan Mahkamah Syariah ini menjadi satu perkara yang begitu mendesak. Dan masa itu PAS dia tak fikirkan semua itu. Yang dia fikirkan parlimen perlembagaan penjajah, kapir berkapir. Ini semua dilakukan tanpa memikirkan apa yang dikatakan bahawa kesinambungan kekuatan menjaga akidah ataupun Mahkamah Syariah itu sendiri. Dan ianya juga, kalau dikatakan Datuk Seri mengabaikan pada sekarang ini, dia kata Adi Awang kata apa dalam dekat parlimen baru ni, apa telah dibuat maklumkan, iaitu kalau tidak bertindak untuk mencabar menjaga kepentingan Mahkamah Syariah, mereka akan bertindak. Bertindak apa? Benar cara apa? Nak meruharakan negara. Persoalan timbul apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dalam dewan semalam dengan jelas dan terang
Perbincangan di antara pihak negeri dan juga pihak persekutuan itu mesti selari tidak ada pencanggahan. Yang menjadi isu sekarang ni, yang pindahannya dibuat di mahkamah kerajaan di Kelantan itu, kenapa tak dibuat dengan cara teliti dan berhemat? Kenapa tidak berfikir secara profesional dan cara bijaksana? Mengapa keadaan yang dibuat itu melonggarkan dan memberikan orang lain boleh cuba apa saja undang-undang yang dibuat? Bila kamu dah kalah, kamu salahkan kerajaan yang ada hari ini. Ketika kamu berkuasa, dalam bulan Mei kamu kerajaan, menteri pun menteri kamu, yang menteri undang-undang, menteri agama pun kamu. Tetapi kenapa tidak melakukan perkara yang boleh mengangkat martabat ataupun darajat mahkamah syariah? Dan yang paling mendukacitakan, apabila ditanya di parlimen oleh wartawan kepada timbalan presiden, dia kata waktu itu dia tak tahu. Dia tak tahu. Senang je jawapan dia, tak tahu. Apakah dengan tak tahu itu melayakkan dia menjadi wakil rakyat dan menguruharakan meninggalkan parlimen dan pergi ramai-ramai ke Putrajaya untuk menghantar petisyen? Ini isu sekarang ialah isu kita nak menjaga kepentingan rakyat. Kalau mengarak pergi suara di parlimen, apa tujuan dia? Nak tunjukkan kepada dunia bahawa pastilah yang memegang tampuk agama, dan tanpa pas agama itu akan tercicir ataupun terpinggir. Come on lah. Inilah kualiti yang ada kepada mereka, dan selepas itu mengeluarkan fitnah yang bukan-bukan dan menggugut dengan cara yang tidak bermoral. Ini yang saya anggap bahawa mereka-mereka ini sebenarnya kecacatan akal yang berlaku dalam minda mereka. Sebab itu Bob, saya terkejut bila waktu itu yang menjaga undang-undang ialah Kota Baru, Takayuddin. Takkan Takayuddin tak boleh fikir cara cakap bukan main, pupang-pupang, tapi isi kosong. Ini yang masalah yang berlaku dalam PAS ni. Dia nak meretorikkan isu. Tetapi yang meretorikkan itu sebenarnya nak menjahanamkan minda rakyat kita. Yang penting waktu ini cari penyelesaian terbaik. Macam mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Ibrahim, Sultan dipanggil. Sultan dipanggil, bukan dipanggil, memohon supaya Sultan Selangor memberikan pandangan-pandangan untuk menambahbaikkan dalam segi syariah atau kepentingan orang Melayu atau agama Islam. Dan majlis raja-raja perlu dirujuk kerana ini melibatkan perlembagaan di bawah kuasa majlis raja-raja. Dan apa yang diaturkan Datuk Seri Ibrahim itu ada tindakan. Oh, dia kata pula Datuk Seri Anwar baru sekarang nak buat. Kamu masa jadi kes tu kenapa kamu tak buat apa-apa? Sibuk. Dia kata nak buat darurat lah, nak bercerita pasal deklarasi darurat, macam-macam yang kamu nak buat, sedangkan perkara pokok itu kamu pinggirkan. Apa punya, saya pun tak tahulah kualiti apa Datuk Seri. Dia punya pemikiran dia orang ni nak menjahanamkan. Dah tak ada isu sekarang, isu apa? Derita rakyat. Kita berdepan dengan peperangan yang tidak ada kemanusiaan yang berlaku di Palestin. Bagaimana kita nak memastikan rakyat kita itu dijamin dalam keadaan dunia yang bergolak ini, supaya kita sama-sama membangunkan negara daripada kita mencari dan menjentik isu-isu yang tak sepatutnya yang kita isu. Sebab perkara ini boleh dibuatkan pembaharuan. Sebab itu saya kata dengan jelas bahawa undang-undang itu diwujudkan ialah untuk memastikan bahawa semua orang menghormatinya. Sebelum undang-undang itu diwujudkan, ada kebijakan dan juga kecerdikan mereka itu yang nak melaksanakan undang-undang itu. Dia tidak berlari daripada gelongan ataupun ruang untuk mereka diserang. Sebab itu ketika dalam saya menjadi ahli parlimen, apa retorik dia? 355, kecoh satu dunia. 355 bentang dalam parlimen, itu cabut lari, tak boleh bahas. Ni apa punya kualiti ni? Bercakap bukan main lagi. Kalau kita dengar gunung pun runtuh dengan cakap dia, Islam akan dipinggirkan, Islam akan dicacatkan dengan pemimpin seperti mana bla 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 bla. Tapi isi kosong. Yang dia orang tahu fitnah. Itu yang dilaporkan. Jadi saya nak tegaskan di sini Bob dan Datuk Seri, secara jujurnya
Saya mengatakan bahawa pemimpin PAS ini retorik yang lebih, isinya kosong, cakap hutang beletung, tapi di bawahnya itu saudara juga dan ada jawapan. Jadi fahamlah, janganlah ambil isu-isu ini dan melidakkan kesungguhan Perdana Menteri untuk melakukan penambahbaikan untuk mengharmonikan undang-undang itu supaya tidak dicacat atau diberi ruang kecacatan itu berlaku. Itu kena jelas. Jangan kita anggap bahawa apabila dia diserang, oh betul ke? Oh betul. Anwar ni seorang yang tidak berakidah. Tengok secara kenapa ketika itu berlaku kamu membisu 1000 bahasa, sibuk dengan mencari sana mencari sini, sakau sana sakau sini, tak fikir tentang rakyat, tak fikir tentang akidah, tak fikir masa depan negara. Yang kamu fikir apa? Kuasa. Untuk apa? Nak sakau semua barang. Apa punya, tak boleh nak cakap lah. Inilah mukadimah saya pada waktu ini. Tetapi saya tegas bahawa rakyat jangan jadi bangang, letakkan otak di sini, jangan letak di lutut. Kalau orang kata itu kereta, sedangkan itu adalah basikal, kamu pun kata kereta. Jangan jadi tenging, jangan jadi bangang. Jadi rakyat yang berfikir ke arah ke depan, memacu ekonomi, menjaga kepentingan agama dan bangsa supaya negara ini tidak dicacatkan oleh mereka-mereka yang tadi. Nak sebut tak boleh lagi ni, awal sangat. Jadi itu yang saya anggap bahawa mereka ini meretorikkan isu, letih dibuatnya doang semua. Terbaik sahabat semua. Itu baru permulaan, tapi dengan begitu panas, begitu marah berangnya Datuk Abdullah Sani dibuat oleh geng-geng daripada penunggang-penunggang, geng-geng sapu bersih, geng-geng kaki pon fitnah, pengkhianat negara sahabat semua, yang hanya pandai dalam menunggang segala perkara. Memalukan. Itu sedikit pandangan saya. Jadi kiranya anda memberikan pandangan juga, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.